warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya kasihi pengurusi majlis yang berusaha nazir masjid, barisan jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tutu imam, tutu guru, para alim ulama, orang-orang besar kawasan ini, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini kita dapat bersama-sama solat di masjid. Mudah-mudahan ia memberi manfaat dalam kehidupan kita ini, insya-Allah. Saya cuba bincangkan satu tajuk yang cukup mudah, iaitu berkat pada waktu pagi, disambung dengan sedikit isu iaitu Ramadan Al-Mubarak, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebenarnya dalam hidup kita ada banyak waktu. Ada waktu pagi, petang, tengah hari, malam, siang, macam-macam. Kita punya banyak waktu. Tapi dalam banyak waktu yang kita punya, kita ada juga waktu-waktu yang mana kita gembira, kita sedih, kita rasa semangat, kita rasa tak semangat, macam-macam. Ada satu perkara yang mungkin kita terlepas pandang dalam menilai waktu itu, dengan menyangkakan bahawa waktu itu semuanya sama. Sebenarnya tidak, tuan-tuan. Waktu dalam hidup kita ini, ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang hebat, ada yang tak hebat. Rupa-rupanya sepanjang hidup kita, sehari semalam tu, waktu yang paling utama adalah waktu pagi. Waktu yang paling utama adalah waktu pagi. Justru bila Islam mentaklifkan solat subuh, bermakna kita awal pagi lagi telah dan terpaksa dan sememangnya kita akan bangun. Jadi di sinilah pentingnya kita ambil waktu, terutamanya subuh seperti ini atau sebelumnya dan juga selepas sedikit. Ini menyebabkan kehidupan kita akan rasa tenang. Ini waktu pagi. Tuan-tuan tengok hebatnya waktu pagi ini. Waktu pagi ini orang Islam bangun. Bila orang Islam bangun, dia sembahyang beberapa rakaat di rumahnya. Dan satu keuntungan yang besar kalau pagi itu, dia boleh melangkah kaki menuju ke masjid. Dan tuan-tuan akan tengok orang seperti ini berbeza dengan watak yang tak datang ke masjid, yang tak pernah datang ke masjid, yang kadang-kadang bangun pula pukul 6.30 kat pukul 7.
Dia time dah dia macam tu. Beza tuan-tuan. Kerana itulah waktu seperti ini kita ambil peluang sebaik-baiknya. Bila sebut waktu, berkat waktu ni penting. Walaupun umurnya pendek, tapi kerana berkat waktu, hebat dia. Walaupun umurnya panjang, tapi tak ada berkat waktu, tak ada apa baginya. Selalu saya ulangkan bahawa hidup ini bukan berdasarkan kepada panjang kita umur, tapi hidup ini apa sumbangan kita pada agama kita. Ini penting. Saya mulakan tentang kelebihan waktu pagi ini dengan Nabi sendiri mengajar kita dan berdoa untuk kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatkanlah bagi umatku pada awal paginya. Beza. Tuan-tuan, betapa ramainya orang zaman sekarang dia menyebut dan kita mendengar, bahkan kadang-kadang kita sendiri menjajanya. Kalimat seperti, saya tak ada masa Syekh, saya sibuk Syekh, saya banyak sangatlah, busy sangat sekarang. Tengok, banyak kita dengar macam tu. Kita sendiri pun kadang-kadang cakap macam tu. Anak-anak kita pun kadang-kadang macam tu. Mak, hang tak balik. Allah, nak balik macam mana? Boh, sibuk sangat sekarang. Terhanyut, dihanyut, dan itulah yang berlaku. Rupa-rupanya titik poin utama dalam hidup kita ni adalah pagi. Membetulkan pagi dia menyenangkan bukan separuh, hampir keseluruhan hidup dia. Betulnya sikitnya waktu pagi, dia akan senang sesenangnya dalam hidup dia, mudah semudahnya dalam hidup dia. Tapi kalau tidak, jadi payah yang amat sangat. Saya akan datangkan beberapa contoh. Contoh yang selalu saya sebut regular. Contoh dua orang yang biasa kita akan tengok di kampung kita, di kawasan kita, di tempat kita. Seorang kerja kerajaan atau swasta, seorang lagi, seorang ni maksudnya satu sepasang suami isteri lah. Seorang lagi kerja sendiri. Yang kerja swasta, yang kerja kerajaan ni, dia bangun pagi pukul 6, sudah mandi siap, 6.30 semayang suami isteri, 6.45 kemah dah, terus dekat nak pukul 7 keluar ke pejabat, ke ofis, ke tempat kerja. Kalau lewat nanti jam. Dia duduk di sini, tempat dia kerja adalah di Seremban contoh. Isteri pula kerja di Slim River sebagai contoh. Nak kerja sebelum pukul 8 pagi. Biasanya dia bangun pukul apa? Mungkin pukul 6 atau awal lagi. Jadi dia pun pergi kerja tuan-tuan. Pergi kerja, sampai ke kerja ngam-ngam sahaja dengan waktu punch. Kerja sampai pukul 5, 5.30 baru pulang.
sampai ke rumah pukul 7.30 ataupun selepas maghrib sikit atau sebelum, sampai membawa sebuah kelesuan dan kepenatan. Kemudian makan pun lebih kurang burger gitu je lah. Tengok sikit cerita TV, terus tertidur. Itulah rutin harian dia. Habis. Gaji suami isteri 5,000 seorang, dapatlah 10,000. Tapi hutang 7,500. Rumah dengan harga 500,000 tak selesai lagi. Kereta 2 buah, motosikal sebuah. Ini alat kenderaan sahaja, termasuk apa yang ada. Jadi habislah. Dengan dasar penjimatan dapatlah simpan ke tabung haji 100 riyal seorang. Laki 100, bini 100. Itu pun kadang-kadang tak simpan. Habis itu. Anak 4 orang. Kita tengok yang pertama, hubungan suami isteri itu masa mana bersama? Terhad, terbatas dan dibataskan. Itu satu. Tak ada. Balik lesu-lesu nak cakap apa? Nampak bantal je lah. Letih. Kalau hari Minggu pula, tidur je pula. Nak qada masa seminggu tu, dia tidur. Letih. Daripada dia kahwin sampailah umur dia 60 tahun, 50 tahun, peceng. Masa peceng tu, dekat nak peceng tu, kawan cakap, hang ni daripada dulu tak nampak muka kat masjid. Dia kata betul, saya pernah pergi sekali masjid, orang tengok saya macam alien, macam orang asing. Tengok, kau kena pergi masjid. Kemudian bila dah sampai masa dia dapat pergi ke Mekah, sambut peceng. Dia pergi semayang di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, ibadat. Dia tengok ada hak yang ikut ustaz kita ni pergi Mekah, terkejut dia. Kenapa? Bila tengok pergi ke Mekah, budak-budak lagi, orang remaja lagi semayang kuat. Masa itulah baru dia rasa sedih. Barulah dia rasa sedar, alangkah ruginya umur aku. Penceng baru nak start pergi. Mulalah dia pergi, tapi nak pergi pun pergi 2 hari, berehat 5 hari. Sebab gaul, sebab mula sakit dah. Tengok orang seperti ini, kadang-kadang kita tengok dia terpaksa berkorban banyak perkara. Pertama, masa dia banyak habis. Kedua, hubungan dengan isteri atau suaminya tidak mesra. Cuma rubber stamp, kamu bini aku, kamu isteri aku. Ketiganya, hubungan dengan anak-anak sebagai kerana aku ni bapakmu, kerana mu ni anak aku, setakat tu. Sebuah kemesraan, jalinan, sifat ubuwah dan bunuwah tak berlaku. Kurang. Jadi kerana kita hanya kemukakan kepada anak kita high tech dengan iPad, iPhone, apa benda lagi, tapi kita lupa tentang high touch, sentuhan kasih sayang, maka kita juga akan berlaku kekurangan. Sementara lagi dalam tanggungjawab kita kepada masjid kita, kepada surau, kampung, taman kita, kita juga tidak ada dalam senaraian Nazir dan juga Tok Imam orang macam ni. Tak ada. Dia kata adanya seperti tiada, tiadanya pun macam tiada. Sedang molek.
Maknanya orang tak tu tak ada dalam pemikiran Tok Imam Nazir, tak ada dalam pemikiran jawatan kuasa masjid nama dia ni, tak ada. Lupa. Lalu kok tepi rumah dia tu 15 kali sehari tapi terlupa dia. Sebabnya sikap dia seperti itu. Ini pun jadi rugi. Jadi akhirnya habislah masa dia dalam keadaan macam tu. Mekah pun jarang boleh pergi, masjid pun jarang boleh pergi. Jadi akhirnya kelesuan, keseorangan. Ini kerana awal pagi lagi dia tak start dengan cara baik, maka rugi dia. Tapi kalau saya contoh pak de mak de sebagai contoh, dia hanya jual nasi lemak. Orang nak jual nasi lemak ni, yang saya tahulah, biasanya orang kita banyaknya dulu, sekarang dia dah malam pun makan nasi lemak, hari ni makan nasi lemak. Sebagai contoh, orang yang jual nasi lemak ni dia jual pagi lah. Oleh kerana dia nak jual 2 periuk besar nasi lemak, maka dia bangun pukul 4 pagi. Sebab dia expert dah. Dia bangun pukul 4 pagi dengan dapur gas dia hak kuat. Dia masak. Pukul 5.30 siap semua sekali dah. Boleh angkat letak dalam van dia dah untuk dibawa tempat jual. Kemudian bermula pukul 5 lebih sikit tu, sambil-sambil tunggu nasi masak, kedua-duanya semayang sunat. 5.30 selesai angkat, 5.40 tu dua-dua naik kereta dah, naik van tu pergi masjid sekejap sini. Sampai masjid semayanglah dia tak lupa nak letak dalam tabung masjid RM1, RM5 atau seumpama. Laki semayang, bini semayang. Sudah semayang, kedua-duanya semayang berjemaah pula dengan imam. Sudah semayang berjemaah, kedua-duanya doalah rekah. Terus jalan dengan zikir, naik van, cari pada sipang, tempat strategik yang biasa dia jual. Punggah pukul 6.30 mula berniaga. Pak de bubuh, mak de buku, atau sebaliknya. Pukul 6.45 bendahari masjid mari minta buku pada 50 buku ramah hangat pagi ni, ekstra 20 buku lagi. Orang ni mari sekali mari beli 5 buku, 4 buku, jarang sebuku. Banyak buku beli. 7.30 macam line clear dah, selesai semua. Maka dapatlah untung, dapatlah RM600. Tolak modal RM200. Pak de, mak de ambil RM100 seorang buat belanja. RM200 lagi simpan di tabung haji. Pak de 100, mak de 100. Pukul 8 kedua-duanya sampai di pasar, order balik untuk esok pula. Dia ada pembeli yang dia beli tu, penjual tetap dia siap dah, faham dah dia nak berapa, hari minggu berapa, hari sebelum minggu berapa. Dia bayar. Selesai daripada itu, dua-dua pergi makan. Orang yang jual nasi lemak, dia tak makan nasi lemak, tuan-tuan. Dia cari roti canai, mi goreng. Walaupun orang ramai duk royak, pak de nasi lemak, pak de, mak de memang sedap sangat. Walaupun sedap sangat, dia tak makan, tuan-tuan.
Setakat yang saya tahu macam tu lah. Kalau dia jual semua memang dia tak gitu. Kita je duk rasa seronok makan hok dia sedap. Pukul 9.30 kedua-duanya sampai di rumah. Bila sampai rumah, kedua-dua ambil bantal tidurlah. Pukul 11.30, 2 jam tidur. Tapi orang tua tak sampai 2 jam, sejam setengah tu banyak dah. Kedua-duanya bangun semayang duha. Sudah semayang duha pada, carilah surat-surat khabar. Mak ada masak. Pukul 12, dua-dua siap masak, siap baca surat khabar, siap. Maka makanlah kedua-duanya. Sudah makan kedua-duanya, mandi. Sudah mandi pukul 12, pukul 1 tu kedua-duanya pergi ke masjid pula. Sampai di masjid, setiap kali masuk masjid letak RM1, RM2, RM5. Semayang sunat. Sudah semayang sunat, kedua-duanya berehat, balik tengok TV. Mana yang patut cerita, baca surat khabar, sambung sikit lagi. Kemudian selepas daripada itu, dekat nak asar, pergi kedua-dua masjid. Masuk masjid, sedekah lagi. Lepas asar balik. Pada kata dia nak mengeteh kawan-kawan dia. Tengok muka mak dia saja tak tahan kau. Jadi dia punya mak dia pun kata dia nak gardening kau. Hak ni pun buat kerja. Pukul 6 kedua-duanya sudah siap. Mak dia siap dah ni, pak dia pun siap, makan ala kadar. Pukul 7 mari masjid, sama juga. Bawa kitab, belajar. Malam tu ada orang ceramah. Bila ada orang ceramah, orang kempen derma untuk morih, untuk buka puasa masjid atau untuk Palestin, pak dia keluar RM50 selamba je. Mak dia pun keluar RM50 selamba je. Sampai isyak. Sudah sembahyang isyak, kedua balik, singgah kedai, cari sup-sup ekor apa yang sesuai. Pukul 10 kedua-duanya tidur. Tengok tuan-tuan, hidupnya start pagi sahaja, selesai dalam seluruh kehidupan dia. Daripada duit tu yang dia simpan, dia pergi ke Mekah 19 kali dah dia pergi Mekah. Setiap tahun pasti buat umrah. Haji 3 kali dah dia pergi. Ni masa sebelum kota lah. Sebelum kota tiap-tiap tahun dia pergi tengah dulu. Dia pergi. Dah lah macam itu, anak-anak dia pula semuanya berjaya dan rajin ke masjid. Bukan sekadar itu, kehidupannya tak tertekan. Dia jual tak ada masalah. Nak banding dengan sahabat kita seorang ni macam tak cukup masa, sehingga masjid pun tak ada. Yang ini kan main banyak. Dalam bab derma dialah banyak, dalam bab pergi masjid dialah banyak, dalam bab belajar dialah banyak, dalam bab stres dialah tak ada stres. Sebab itu kadang-kadang dia mari ni dia cari dinding, tidur je, tenang, tak ada masalah hidup. Tapi kawan ini kan main susah. Sebabnya kisnya pagi tu kita tak dah ambil betul. Ambil pagi selesai. Anak-anak yang cerdik kadang-kadang tuan-tuan, dia belajar waktu pagi je 2 jam. Kerana 2 jam waktu pagi tu jauh nilaiannya lebih baik daripada 5-6 jam waktu petang, waktu malam. Sebab akal masa tu ataupun otak masa tu jadi lemah dah, letih dah, duk tengok macam-macam dah. Hak ni awal lagi. Kita tengok cara budaya orang yang berjaya. Pagi je
Tuan-tuan tak payah pergi jauh lah. Tuan-tuan mungkin pergi dekat dengan Kelantan, dekat dengan Kedah ke apa ke, ada orang jual pagi je tapi boleh hidup. Dia jual kedai dia pagi je, makanan pagi je, pukul 9, pukul 10 tutup lah. Lepas tu tengah hari ke petang dia sewa orang lain pula jual. Han jual lah, dia boleh sewa, boleh hidup. Kalau tengah hari dia ke 2,000, hak malam pula dia ke 3,000. Jadi orang ni kata tak apalah, hamba ambil straight lah 5,000. Hak tu pun dapat dah. Hak pagi-pagi dia jual pun dapat dah 10,000 sehari. Jenis hak yang jual tegar ni, tengok dia tak ada masalah. Orang nak kata kaya tak kaya, nak kata miskin tak miskin, tapi untuk derma 10, 100, 200 tu biasa. Kan hidup dia tenang. Inilah waktu pagi, tuan-tuan. Bila kita betul waktu pagi ni, senang hidup. Tapi apa yang berlaku, kita terpaksa ikut rentak orang daripada barat yang nega pun pukul 10 pagi, maka terpaksalah tunggu kena ejah pula 10 pagi sampai 10 malam. Dan perkara seperti kita sendiri mengaturkan kehidupan kita ni, kita telah biarkan, jadi rugi. Itu antara pentingnya. Kerana itulah bila nampak kita ni tak berapa berjaya dalam mengatur hidup, maksud saya fokus ibadat tu amat kurang, makanya Allah taklifkan ibadah puasa. Bila datang Ramadan, kita bukan masuk semata-mata bulan puasa, tapi kita masuk satu jadual puasa, jadual waktu Ramadan ni. Jadi jadual waktu Ramadan ni kita kena ikut. Kalau kita tak ikut, tak jaya, tak jadi. Macam mana cara kita nak ikut? Antara cara kita nak ikut adalah kita tengok kita kena bangun sahur. Kita bangun sahur, tuan-tuan. Sebab kalau tak bangun sahur, lapar kuat lagi. Jadi kurang-kurangnya boleh tahan sikit. Kita bangun sahur. Bila kita bangun awal, kita mikir, baik aku pergi masjid. Sebab itu pada bulan Ramadan, orang yang datang ke masjid lebih ramai daripada bukan bulan Ramadan. Subuh Ramadan lebih ramai daripada subuh bukan Ramadan. Kalau hari Jumaat tu, yang lelaki pada bulan Ramadan sudah sembahyang Jumaat, ramai yang iktikaf, lama duduk. Tapi kalau bulan lain memang cepat, sebab dia pegang firman Allah Ta'ala, fa iza qudiyatis salah fantashiru. Jadi cepat, dia terus lalulah. Tengok berkat Ramadan. Jadi Allah programkan kita, tuan-tuan, dalam hidup kita ni, berapa kali antara kita boleh makan bersama dengan keluarga? Tak ramai. Berapa kali kita boleh makan duduk sehidangan dengan keluarga kita? Tak ramai. Dan tak kerap dan tak banyak. Berapa kali kita duduk dalam keluarga kita ni, kita boleh makan dalam waktu seperti waktu maghrib? Lagilah tak ada. Tapi bila bulan Ramadan, orang kerja jabat, pukul 4 tu komputer shutdown dah. Balik pukul 5, 4 tu shutdown dah. Urusan orang dia tak nampak dah situ. Dia nampak bazar Ramadan. Tengok. Balik pukul 4.30, 4.30 tu orang yang beratur tu lebih ramai daripada masa beratur masa mula-mula datang. Ramai. Tunggu dah.
Seorang-seorang buat gitu ke tangan. Akad lalu dah. Tujuannya tak lain tak bukan bagi memastikan bahawa dia akan sampai ke rumah dia sebelum buka puasa. Atas komitmen. Kalau isteri pula mikir apa menu nak disediakan untuk suami anak-anaknya. Tengok. Jadi tak pasal-pasal dalam setahun dengan tibanya Ramadan kita boleh makan bersama. Makan berjemaah, anak, isteri, keluarga duduk sehidangan makan. Sebenarnya makan berjemaah ni satu budaya yang hampir hilang dalam komus kehidupan kita sekarang. Kecualilah keadaan tertentu atau memang dibiasakan macam tu. Masing-masing gaya bebas. Kadang-kadang kita balik rumah, kita tengok anak tak nak tiabah nak makan sekarang. Dan makan yang paling seronok sekali dia ambil makanan tu dia bawa awak naik ngadap TV makan le ni. Tengok. Jadi budaya makan bersama tu tak. Tapi kalau Ramadan dia tak bolehlah nak awak tengok TV marah pula keluarga. Tak, memang tak kena pun. Sebab masing-masing duk tumpu untuk makan. Tengok Allah programkan. Pagi dengan sahur bersama, petang dengan berbuka bersama. Tengok. Jadi Ramadan ni dia bulan keluarga. Bulan merapatkan saf. Ramadan ni bulan masjid. Kita boleh ambil anak-anak kita, keluarga kita semua ni lepas maya jom siap. Sebab 8.30 by hook by crook kita mesti sampai masjid. Tok Imam, Tok Bilal nak sembahyang tarawih pula. Jadi kena. Kalau orang Malaysia kita ni dianggap Lailatul Qadar tu malam 1 Ramadan tuan-tuan. Sebab tu ramai penuh. Jadi macam tu. Jadi penuh. Biasanya Tok Nazir dia akan buat statement, dia kata masjid ni kecil sangat, kena besar lagi. Jadi kita orang berpengalaman kata Zee sabar dulu, kita tengok final malam 28, 27 tu macam mana. Masa tu separuh lebih dah tak ada. Jadi apa yang saya nak nyatakan ialah malam Ramadan kita juga boleh acarakan dengan acara masjid. Dan ini bukan satu pelik. Dengan keluarga, datang dengan keluarga meriah tuan-tuan. Kalau ibu bapa yang pandai, yang bijak, dia jadikan bulan Ramadan sebagai bulan ilmu. Bulan ilmu secara santai dan secara mudah. Apa dia buat? Ni selalu saya cakap, dan kalau boleh macam tu. Sesibuk mana bini kita masak pun, dan sesibuk mana kita pun, pastikan setengah jam comel. Atau kurang sikit pun tak apa. Setengah jam sebelum daripada berbuka, semua berkumpul. Kumpul dekat dengan makanan. Nombor 1 sekali, Abah akan lead perbincangan. Pertama, ilmu. Bayangkan dia berada dalam suasana ilmu, dalam keadaan berbuka, dalam keadaan menunggu berbuka, dalam keadaan berjemaah, dalam keadaan berkeluarga, dalam keadaan berwuduk, dalam keadaan buat siap sedia, kan comel masa tu. Maghrib katakan 7 suku, pukul 6.45 semua siap dah. Maka si Abah mulakan bacaan yang pertama
Dia baca kitab Al-Kafi, hadis 40. Hadis 40 ni ada 50 hadis dengan 2 kitab lah oleh Imam Nawawi, Ibn Rajab. Dia baca 2 hadis je sehari. 2 hadis ni baca dengan terjemahan, ambil masa 5 minit atau paling lama pun 10 minit. 5 minit. Kita tak boleh baca lama-lama, pening anak. Jadi baca sedikit pengulangan 2 hadis sehari. Kita puasa 29 hari atau 30 hari, bermakna sebelum akhir Ramadan kita telah tamat kitab ni. Boleh buat ulang pula. Tak pasal-pasal satu Ramadan tu kita belajar ilmu, kita dapat ilmu. Pengulangan hadis daripada matang Arba'in hadis 40 selesai. Keluarga menjadi panduan kepada anak kita sepanjang hayatnya bila dia tua pun. Habis masa tu, masuk episod kedua, baca Quran dan zikir. Baca pendek cukup, kulhu, kula'au dan sebagainya. Baca. Sudah baca tu dalam 5 minit, 10 minit, 5 minit. Tadi 10 minit dah habis. Tinggal pula 5 minit lagi, 5 ke 10 lagi. Lepas tu zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ambil 10-15 kali. Kemudian astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Macam-macam lah zikir. Habis. Bila habis, cukup 20 minit. Akhir sekali kita kata, jom kita angkat tangan. Kita pun angkat tangan, kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, apalah dosa aku, bini aku, anak aku. Ya Allah, anak aku Kak Long ni selalu duduk dalam tandas lama. Biarlah cepat kejut dia, ya Allah. Laser abuh doa. Ya Allah, abang Ngoh ni, ya Allah, perangai kalau tidur kok gajah pun tak tidur masa tu. Tidur lagi lama, tidur gajah. Biar abang Ngoh awal. Allah abuh. Kena atas buti doa ni. Mungkin abah duk tengok semua anak-anak dia. Ya Allah, dia boleh doa baik, biarlah berjaya anak dia gini, diam 10 minit. Dan pastikan Allahumma barik lana, Allahumma laka sunnatu, ketika mana sambut bila kata Allahu Akbar azan. Jangan lepas azan dia doa lagi. Anak tak boleh itu tuan-tuan, mengamuk. Orang lain boleh sabar nak makan masa mana, tapi masa bulan puasa jangan buat pasal-pasal doa panjang. Sebab ni time orang nak makan. Jadi pastikan berhenti. Ertinya setengah jam sahaja kita ambil, kita telah mewarnai keluarga kita dalam buka puasa. Ilmu kita dapat, ibadat zikir baca Quran kita dapat, permohonan munajat pada Tuhan kita dapat. Lepas tu makan. Ada 2 gaya, nak makan ringan dulu atau nak makan berat lalu. Kalau ada anak biasanya berat lalu. Tak apa, ditempuhkan dalam masa 15 minit sudah makan, minum air tebu, air soya, air lacikan. Begitu juga semuanya. Semayang berjemaah. Sudah semayang berjemaah, kita beri peluang, ruang anak kita berehat sekejap. Pukul 8.30 kita pastikan semua keluarga kita menuju ke rumah Allah. Tuan-tuan, kita buat macam tu je bulan Ramadan ni. Kesannya selepas 10 tahun anak kita keluar dah menikah dah, kita pun mati dah. Anak kita akan buat mungkin lebih baik daripada kita lagi. Itu caranya. Dan dia akan bagi tahu kat isteri dia, dia kata, semoga Allah rahmati abah saya.
Dia telah membuat satu sunnah yang baik ketika sambut Ramadan. Kami tak rasa hikmah, tak rasa seperti itu, seronok, santai, tak sedap pun. Nak tengok TV pun tak ganggu, kata dia. Waktu lain, tapi waktu prime tu dekat nak buka, Allah hebat. Kami sentiasa menunggu-nunggu. Dan abah baca, abah nasihat gini. Simple, santai, mudah, hadis. Tiap-tiap Ramadan khatam. Buku ni, hadis ni. Ilmu dapat. Maklumat dapat. Dalam keadaan baik. Ni apa berlaku? Sebelum Ramadan, sebelum buka, tazkirah dengan derama dulu tengok. Ini benda tak boleh lah tu. Kadang-kadang hanyut. Jadi susah hidup kita. Inilah cabaran-cabaran yang sepatutnya kita kena buat, yang sepatutnya kita kena faham, yang sepatutnya kita kena ke depan. Semoga dengan cara macam itu, tuan-tuan, insya-Allah barulah kita rasa kita akan berbaloi. Anak terasa sifat anaknya dan sifat satu unit keluarga yang rapat. Bawa. Ada sekali-sekala order nasi Arab, makan dalam dulang dengan anak-anak, dengan keluarga sekali-sekala lah makan. Semua kata engkau ni miskin sampai pinggang pun tak ada umur. Tak sedap juga cakap macam tu. Tapi maksud saya, kadang-kadang kita nak rasa keakraban, sebab hubungan kekeluargaan hampir rapuh pada masa sekarang dan amat-amat naif dan taif. Ini kita tak mahu, tuan-tuan. Maka Ramadan ni tujuannya apa? Allah sebut la'allakum tattaqun. Artinya kalau keluar Ramadan tak dapat takwa, masih belum cukup piawaian Ramadan, madrasah Ramadan itu datang dalam komus hidup kita. Dia singgah dalam komus hidup kita. Sepatutnya dengan Ramadan datang ni, dia bawa barakah, dia bawa rahmat, dia bawa keampunan, dia bawa ilmu, dia bawa kesabaran, dia bawa kebahagiaan kekeluargaan. Sebab itu kita sambut Ramadan. Selesai Ramadan, orang zaman dahulu tangisi Ramadan. Kenapa? Kerana sudah hilang suasana macam tu. Tok Imam Nazir jawatan kuasa masjid sentiasa mengeluh selepas Ramadan. Sebab biasanya dalam break ibadat ni nak start tu lambat. Majlis ilmu lambat, masa Ramadan tinggi, lepas Ramadan raya je tak ada orang datang dah. Ini suasana macam itu. Jadi kita ambil momentum Ramadan ni dengan sungguh-sungguh. Saya tak dapatlah nak ceramah panjang, cukuplah bagi saya setakat tu. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua. Bersama saya ni banyak buku-buku, tuan-tuan. Ramadan Al-Mubarak, Fadilat dan Hukum Puasa. Kami jawab macam-macam masalah dalam ni. Termasuklah masalah kalau orang tu nak injek, boleh tahu orang tu dia tengah puasa, tiba-tiba ranga mulut menguap, masuk air hujan dalam mulut dia. Dia naik motosikal, dia tengah menguap, agah lalu, agah dengan lajunya, dan dia dengan lajunya masuk tertelang dia. Dia nak injek, batal tak puasa. Dia seperti pakai apa ni kita kata bekam bulan puasa, batal tak. Dia nak derma darah, batal tak. Dia nak cuci darah sebab dia dialisis, batal tak puasa dia. Dia macam-macam kita kisahkan dalam ni, dan hukum hakamnya panjang kisahnya, tuan-tuan. Sama juga dengan isu, kalau tuan-tuan nak tanya isu-isu semasa, kita ada RUU 355, kita beri jawapan dah. Konsep tabayyun kita jawab. Begitu juga ISIS ataupun ISIL, kita jawab macam-macam. Dan boleh layari laman web kami www.muftiwp.gov.my. Di situ tuan-tuan akan tengok kita sentiasa update maklumat. 2 tahun setengah dulu, kita punya pengunjung lebih kurang dalam 25,000 orang.
Tapi setakat ini selepas 2 tahun setengah kita mempunyai pengunjung sekitar 4.3 juta orang. Jadi tuan-tuan tahulah peningkatan kita buat. Kita ada bayan linas, kita ada irsyad fatwa, kita ada al-kafil fatawi, kita ada tahqiq masail, kita ada macam-macam. Kita cuba nak menyelesaikan masalah kemeluk ummah supaya ianya dapat benar-benar difahami dan dihayati. Dan satu jawapan yang tuntas, itulah qadar yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alimna ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.